Oke. Semua dapat dengar kan? Oke. Selamat malam saya ucapkan kepada rakan-rakan saya yang sudi melihat pembintangan slide saya pada hari ini dan kepada pensyarah. So, hari ini saya akan membentangkan slide kenali MBPK dan fahami MBPK. Di dalam slide ini saya akan tumpukan lebih kepada punca-punca disleksia. So, kita melihat isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua definisi masalah pembelajaran. Kenapa? Slide tak bergerak Oh, sekejap. Bergerak. Okey. Sekarang bergerak kan? Okey, so kita teruskan, minta maaf. So, isi kandungan yang pertama, pengenalan. Yang kedua, definisi masalah pembelajaran. Dan yang ketiga, kita akan mengenal apa itu disleksia. Keempat, punca disleksia. Kelima, simptom disleksia. Dan keenam, penutup. So, saya teruskan. So, siapa MBPK? Seperti yang kita sedia maklum, MBPK ialah murid berkeperluan khas. Artinya, murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenan, sama ada di swasta, di kerajaan. Dia akan sahkan anak-anak yang menghidap MBPK ni melalui diagnosis yang akan mereka buat sendiri. Sama ada anak-anak itu dia MBPK atau tidak melalui dia punya pemikiran kognitif, fizikal dan tingkah laku mereka. So, murid yang MBPK ni terdiri daripada ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan. So, next. Definisi masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran dapat didefinisikan sebagai masalah dalam satu atau lebih daripada proses asas psikologi di mana ia melibatkan pemikiran anak-anak MBPK dan IQ anak-anak MBPK yang agak kurang daripada kanak-kanak yang normal. Dan ia melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa sama ada pertuturan atau penulisan di mana masalah yang dihadapi mengakibatkan kebolehan mendengar, berfikir, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. So, daripada definisi ini kita dapat lihat anak-anak MBPK ini akan mempunyai masalah mendengar, berfikir, bertutur dan membaca yang tidak sempurna. So, selain daripada itu, definisi masalah pembelajaran adalah apabila seseorang mengalami masalah atau kesukaran untuk pelajari sesuatu yang diajar oleh cikgu di mana mereka tidak faham atau tidak dapat menangkap apa yang cikgu ajar kepada mereka, di mana perfahaman mereka dan pemikiran kognitif mereka agak kurang. So, murid MBPK ni sering berlaku akibat kekurangan keupayaan kognitif atau intelek pada seseorang individu itu menurut kajian Kementerian Kesihatan Malaysia. So, seterusnya kita memfokuskan apakah itu disleksia. Disleksia adalah masalah murid yang mempunyai kecerdasan mental yang selaras atau melebihi murid biasa, tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengeja. Disleksia tidak dianggap sebagai satu penyakit, tapi memerlukan program pendidikan yang bersesuaian agar masalah ini dapat dikurangkan. So, untuk memahami lebih lanjut, masalah disleksia ini adalah bukan penyakit. Namun, jika ia lambat dirawat pada usia kurang daripada 6 tahun,
So anak-anak akan menghadapi disleksia dan jika tidak dirawat seawal usia, maka ia akan bertambah lebih parah kepada anak-anak untuk memahami dan mempunyai kesukaran untuk belajar seperti membaca, menulis dan mengeja. So, peranan kita sebagai guru adalah untuk mendidik mereka dan menasihati ibu bapa mereka agar memberikan intervensi awal atau pengajaran awal di mana mereka akan belajar untuk menulis dahulu, untuk memegang pensel supaya mereka bersedia untuk menghadapi atau meneruskan persekolahan mereka apabila di sekolah rendah. So maksudnya di sekolah prasekolah nanti atau di taska atau taman didikan asuhan kanak-kanak, mereka akan diajar untuk menulis dan sebelum kemasukan mereka ke prasekolah, mereka akan didiagnose untuk melihat sama ada mereka menghadapi disleksia dahulu. So kalau mereka menghadapi disleksia, so intervensi awal perlu dilakukan supaya mereka dapat catch up secara berperingkat di mana mereka akan belajar secara perlahan-lahan cara untuk memegang pensel, untuk menulis, untuk mengira dan membaca. So, menurut International Dyslexia Association 2012, disleksia merujuk kepada aspek kesukaran membaca. Murid sekolah yang bermasalah disleksia dianggarkan sebanyak 3 hingga 8% dan kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah disleksia berbanding perempuan. So, di mana kita pergi sekolah memang ada pelbagai murid disleksia di mana mereka sukar untuk membaca, menulis dan mengeja dan kebanyakan kita dapat lihat adalah terdiri daripada semua lelaki yang menghadapi disleksia. So, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis disleksia. Yang pertama, phonological dyslexia yang bermaksud kanak-kanak sukar untuk mengeluarkan bunyi dan mempunyai masalah membaca. So kanak-kanak ini dia kekok untuk mengeluarkan bunyi kerana dia suara dari sini tidak terlatih untuk mengeluarkan bunyi dan dia macam tidak dapat menangkap apa yang diajarkan oleh cikgu, tidak dapat mendengar perkataan-perkataan dengan betul kerana mereka ni agak lambat dari segi pemikiran. So mereka akan mempunyai masalah membaca juga. Selain itu, jenis disleksia adalah surface disleksia. Sukar untuk mengingati keseluruhan perkataan dengan penglihatan dan sukar mengeja dan mengecam perkataan. So, pelajar jenis disleksia, surface disleksia, dia takut untuk melihat huruf atau perkataan dan mereka akan sukar menangkap perkataan yang telah diajarkan oleh cikgu apabila ketika cikgu mengajar di dalam kelas. Selain itu, rapid naming deficit iaitu pelajar tidak dapat menambahkan huruf dan nombor dengan cepat dan mempunyai masalah membaca dengan seragam. Contohnya, mereka sukar untuk menamakan huruf atau nombor dengan cepat seperti nombor 1, nombor 2, nombor 3, huruf A sampai Z. Mereka akan mempunyai masalah itu sebab mereka agak lambat untuk menangkap, untuk memahami alfabet yang terdapat dalam yang diajar oleh cikgu seperti A, B, C. Mereka perlu belajar secara perlahan-lahan di mana cikgu perlu menunjukkan gambar setiap huruf-huruf tersebut dan mengulang perkara tersebut supaya mereka dapat mengingat perkataan-perkataan tersebut. Dan seterusnya, jenis-jenis disleksia adalah double deficit disleksia di mana kanak-kanak mempunyai masalah mengasingkan bunyi dan tidak dapat menamakan huruf dan angka dengan cepat. So sebagai contoh, kita menyebut huruf sheep tetapi mereka akan mendengar chip
Dan mereka akan confuse sama ada kita merujuk kepada ship atau chip. Ship itu adalah kapal dan chip itu adalah jenis burung. So mereka akan sukar untuk mengecam bunyi-bunyi yang sama sama pronunciation, yang sama sebutan dia. Sama ada itu adalah ship atau chip. Itu sebagai contoh. Dan seterusnya, visual dyslexia. Pelajar-pelajar sukar mengenali keseluruhan perkataan dengan penglihatan dan sukar mengingati apa yang dilihat. Sebagai contoh, kalau pelajar-pelajar ini menghidap visual dyslexia, mereka akan melihat perkataan secara kabur, hello, shaky atau dia macam berterabur, and then dia akan melihat satu huruf yang ditulis dalam karangan, dia akan macam seesaw effect, macam zigzag atau sebagai river effect, macam aliran sungai, aliran air di sungai. Itu yang mereka lihat apabila mereka membaca. So sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai guru pendidikan khas, kita memfokuskan untuk tidak memberikan tulisan yang agak panjang kepada pelajar-pelajar disleksia kerana mereka akan melihat huruf-huruf seperti shaky effect, macam shaky effect, swirl effect dan blurry effect. So sebagai guru pendidikan khas, kita patut mengajar mereka secara perlahan dengan menunjukkan gambar, gambar A, gambar B, gambar C. Dan lepas itu kita akan mengajar mereka untuk menulis ayat demi ayat. Contohnya, saya suka makan ayam. So dia akan berulang dan mereka akan menerima dan memahami dan mengingat apa yang ditulis mereka, dan mereka akan membuat perkara yang baru dan ayat akan lebih panjang lagi. Selain itu, cikgu akan sebagai guru juga kita patut memberi satu gambar di mana gambar tu contohnya gambar ayam, dan di bawah gambar ayam tu ada tulis nama ayam. Dan supaya hal ini supaya mereka dapat mengecam gambar itu adalah ayam. Okay. So punca-punca disleksia. Okay. Sekarang kita akan lihat yang pertama, kelahiran bayi pramatang. Keturunan atau genetik. Okay. Keturunan dan genetik, ahli keluarga yang mengalami masalah disleksia akan meningkatkan risiko disleksia yang boleh diwarisi kepada anak-anak. Terdapat 50% atau lebih kanak-kanak disleksia mewarisi masalah tersebut daripada kedua-dua ibu bapa yang mempunyai masalah yang sama ketika kecil. So maksudnya, jika ibu bapa mengalami masalah disleksia semasa kecil, namun pada peringkat dewasa mereka telah mahir membaca, mengeja dan mengira, so berkemungkinan anak-anak yang dilahirkan akan berpotensi menghidap penyakit disleksia. So sebagai ibu bapa, kita harus diagnose anak-anak sama ada dia menghidap disleksia atau tidak. Kalau dia menghidap disleksia, ibu bapa harus bertindak cepat untuk memberikan intervensi awal seperti memperkenalkan huruf-huruf alfabet, membantu mereka mengeja dan mengenal pasti nama-nama binatang atau warna. So, masalah genetik seperti ketidakaturan pada kromosom 15, 1 dan 16 merupakan faktor disleksia yang boleh diturunkan secara turun-temurun. So, perkara ini tidak dapat dielakkan kerana ia berlaku secara genetik apabila kromosom dihasilkan pada peringkat meiosis dan profasa. Okay. So, seterusnya, punca-punca disleksia adalah penggunaan bahan terlarang. Contoh-contoh bahan terlarang adalah dadah, merokok, alkohol, vape dan ubatan-ubatan yang kita guna secara tidak terkawal. So, sebagai ibu yang tengah mengandung, anak-anak tidak dapat menerima nutrien yang mengandungi toksik seperti dadah, merokok dan alkohol. Sekiranya kanak-kanak ini menerima
bahan-bahan toksik, bahan-bahan terlarang yang terdapat dalam badan ibu, perkembangan otak mereka akan merosot, and then ini akan menyebabkan kanak-kanak yang dilahirkan akan mengidap disleksia. So, kesan penggunaan bahan terlarang terhadap kandungan, kandungan tidak dapat dibentuk dengan normal, perkembangan otak terbantut, komplikasi ketika melahirkan anak dan akan menyebabkan anak tidak normal. Next, kita akan lihat kelahiran bayi pramatang. So, apabila kelahiran bayi pramatang ia akan menyebabkan masalah disleksia. So, kelahiran bayi pramatang dapat dilihat apabila kelahiran yang amat sukar, di mana bayi itu mengambil tempoh masa yang lama untuk dilahirkan. Yang kedua, bayi yang dilahirkan kurang oksigen. Dan yang ketiga, kerosakan saraf di bahagian otak. Keempat, bayi pramatang ini selalu dilahirkan sebelum 37 minggu usia kandungan. Bayi yang normal dilahirkan lebih daripada 37 minggu sehingga 40 minggu. Dan yang kelima, setelah bayi itu dilahirkan, berat bayi itu kurang, berat bayi itu kurang daripada 2.5 kilogram atau 4.0 kilogram. So, simptom-simptom disleksia. Yang pertama, mereka ni tidak pandai mengurus diri. Sebagai contoh, mereka sukar memakai butang baju. Yang kedua, tidak pandai menyuap makanan sendiri. Perkara ini dapat dicegah apabila kita mengajar mereka cara untuk memakai baju dan mengajar mereka menyuap makanan secara sendiri. Dan ini adalah simptom-simptom disleksia pada peringkat awal di mana ia berlaku pada umur 3 atau 5 tahun. Selepas itu, simptom yang kedua adalah kemerosotan prestasi akademik. Mereka akan sukar respon terhadap arahan guru, lemah membaca, sukar menyalin daripada papan hitam. Yang ketiga adalah sosialisasi, cara mereka bersosial dengan masyarakat luar. So, mereka akan suka menyendiri dan emosi terganggu kerana mereka berasa diri mereka lain daripada kanak-kanak yang normal. So, setakat itu saja pembentangan saya. Ada soalan yang ingin diajukan? Okey, tak ada. So, tak ada soalan yang ingin diajukan. Kalau tiada, saya akan stopkan pembentangan saya. Tempat tanya. Ya, boleh. Apakah salah satu cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk membantu anak yang mempunyai disleksia ini? Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Apakah cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk merawat anak disleksia ini, ya? Betul soalan saya? Ya, betul. Okey, so pada peringkat awal, seusia 3 atau 5 tahun, ibu bapa seharusnya mengajar mereka untuk memegang pensel. Sebelum memegang pensel, mengajar mereka mengenali ABC. So, kanak-kanak disleksia ini lebih suka melihat YouTube dan lebih suka menggunakan gadget. So, ibu bapa boleh menggunakan manfaat gadget ini, telefon bimbit, untuk mengajar kanak-kanak disleksia. Contohnya, mereka boleh membuka YouTube kanak-kanak seperti nyanyian lagu ABC, Didi and Friends, supaya mereka lebih mengenal ayat-ayat dan perkataan-perkataan mereka yang sepatut mereka tahu, asas kepada pembelajaran yang sepatut mereka tahu. Dan kemudian mungkin ibu bapa boleh mengajar mereka menulis seperti
Mereka zaman saya semasa kanak-kanak, saya suka menulis di dinding. Okey. Kalau kanak-kanak ini suka melukis atau menulis di dinding, itu adalah satu proses pembelajaran juga. So sebagai ibu bapa, kalau ada duit boleh sediakan dinding, dinding khas untuk kanak-kanak melukis atau menulis pada dinding tersebut. So itu adalah satu cara untuk mereka melahirkan kreativiti. So kalau kalau pada usia kanak-kanak itu mengalami disleksia, mungkin ibu bapa boleh juga beli whiteboard kecil dan marker pen untuk mereka belajar menulis huruf-huruf A, B, C secara berperingkat. Itu saja. Adakah saya menjawab soalan? Jawab. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Soalan lain? Okey, boleh. Saya nak tanya, adakah semua kanak-kanak disleksia ni mempunyai simptom yang seperti yang ditunjukkan dalam slide itu? Adakah apa soalan tadi? Adakah semua kanak-kanak yang disleksia mempunyai simptom seperti tidak pandai menguruskan diri, kematangan prestasi akademik dan dari segi sosial? Ya, ini merupakan simptom-simptom disleksia yang dapat dilihat secara peringkat berumur. Sebagai contoh, pada peringkat 3 hingga 5 tahun, kita dapat lihat kanak-kanak sukar untuk memakai butang baju sebab mereka macam tidak didedahkan secara awal bagaimana untuk menggunakan baju, dan itu mereka juga tidak pandai menjual makanan sebab mereka macam pemikiran mereka agak kurang sikit dan lambat. So mereka perlu didedahkan dengan awal cara untuk menguruskan hidup mereka. Selain itu, dapat dilihat dari aspek kemerosotan akademik di mana mereka ni sukar untuk menangkap dan memahami apa yang cikgu ajar. So mereka akan berasa emosi terganggu sebab mereka melihat rakan mereka di sebelah, mereka macam, oh rakan sebelah saya power, dapat A++, exam pass, tetapi saya gagal. So ini akan menjejaskan emosi mereka juga, sosialisasi mereka. Mereka macam lemah semangat sebab mereka tidak faham apa yang diajar, namun rakan mereka faham. Sebab itu kanak-kanak yang menghidapi disleksia, seboleh-bolehnya janganlah hantar mereka di sekolah arus perdana sebab mereka agak berbeza dari segi kognitif mereka, cara mereka menerima apa yang cikgu ajar. So, jika kanak-kanak mengalami masalah disleksia, seboleh-bolehnya mereka dihantar ke sekolah pendidikan khas untuk memberikan pengajaran secara relevan. Okay, itu saja. Ada yang lain? Okey. Kalau tak ada, saya akan menamatkan slide pada hari ini pembentakan saya. So, sekian, terima kasih dan selamat malam semua. Hai. Okay. Baik, masa